Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang berusaha Dr. Hairiah binti Munib, Ketua Jabatan Sains IPG Kampus Pendidikan Teknik. Barisan pensyarah dan seterusnya warga IPG KPT yang turut sama menyertai program kita pada hari ini. Selamat datang ke program perkongsian pelajar cemerlang anjuran Jabatan Sains. Buat pengetahuan semua, panel undangan kita pada hari ini ialah terdiri daripada 3 orang pelajar cemerlang dari Jabatan Sains sendiri. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, eloklah kiranya kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Zulhilmi bin Zulkifli. Dipersilakan saudara untuk bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك بر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkaulah segala kebajikan, kepada Engkau kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, curiah rahmat dan rahimmu ke atas majlis program perkongsian pelajar cemerlang Jabatan Sains IPG KPT yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Ya fa'al lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu daripada segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari membuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika a'rabna wa alaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Zulhilmi atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga program kita pada hari ini diberkati dan berjalan dengan lancar. Seterusnya majlis menjemput yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari moderator yang berusaha Dr. Hairiah binti Munib, Ketua Jabatan Sains IPG Kampus Pendidikan Teknik, ketua-ketua unit di Jabatan Sains, para pensyarah dan pelajar-pelajar yang dikasihi. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama pada petang ini secara dalam talian melalui platform digital di alam maya. Terima kasih saya ucapkan kepada panel penceramah yang terdiri daripada kalangan siswa, pendidik, guru sendiri,
kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pelajar lain pada hari ini bagi berkongsi tentang tips-tips kecemerlangan. Ucapan syabas dan tahniah juga kepada jawatankuasa program perkongsian pelajar cemerlang iaitu Cik Tan Mun Huai selaku penyaras program dan guru pelatih Ci Wisun selaku ketua program atas kejayaan penganjuran program ini. Program ini sangat bertepatan dengan misi IPG iaitu melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Saya percaya program perkongsian kecemerlangan yang diadakan secara dalam talian ini dapat memberikan input yang bermakna. Perkongsian ini diharap dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan baharu dalam kalangan pelajar IPG. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dikasihi, umum mengetahui bahawa guru merupakan ejen pembangunan manusia yang utama dalam pembinaan generasi masa hadapan. IPG pula merupakan pusat latihan perguruan yang sentiasa memastikan kualiti siswa guru berada di tahap yang cemerlang sama ada dari segi intelek, siasah dan juga rohani supaya mereka berupaya menterjemah dan melaksanakan hasrat yang tersurat dalam PPPM 2013-2025 dan menjaya melaksanakannya dengan baik pada masa akan datang. Maka program perkongsian pelajar cemerlang ini bertujuan untuk membantu siswa pendidik guru untuk sentiasa berkolaborasi antara satu sama lain bagi membentuk siswa pendidik guru yang kompeten berdekatan dengan salah satu budaya IPG iaitu budaya kerja profesional yang mana siswa guru itu sendiri seharusnya bersikap proaktif, kritis, optimis dan komited dengan tanggungjawab dan berusaha ke arah kecemerlangan. Jadi pada hari ini saya dimaklumkan panel pada hari ini terdiri daripada siswa pendidik yang cemerlang daripada pelbagai ambilan. Berdasarkan data pelajar potensi cemerlang dari Jabatan Sains sehingga Mei 2021 ialah seperti berikut, iaitu pada ambilan Jun 2021 dua PSMP bilangan pelajar yang mendapat PGMK 3.75 ke atas seramai 4 orang, manakala bilangan pelajar berpotensi mencapai PGMK 3.75 adalah 3 orang. Jadi jumlah sasaran pada tahun hadapan 2022 iaitu 7 orang yang akan mendapat 3.75 ke atas dan juga PMGK 3.75. Manakala bagi Jun 2020 iaitu 4 PSMP bilangan pelajar yang mendapat PMGK 3.75 ke atas ramai 5 orang. Manakala bilangan pelajar yang berpotensi mencapai PMGK 3.75 seramai 4 orang, jadi sasaran pada tahun 2022 iaitu 9 orang. Bagi ambilan Jun 2029 iaitu 6 PSMP bilangan pelajar yang mendapat PMGK 3.75 ke atas 4 orang, manakala bilangan pelajar berpotensi mencapai PMGK 3.75 3 orang. Jadi sasaran pada tahun hadapan 2022 ialah 7 orang. Dan akhirnya bagi ambilan Jun 2028 iaitu 8 PSMP bilangan pelajar yang mendapat PMGK 3.75 ke atas seorang, manakala bilangan pelajar berpotensi mendapat PMGK 3.75 5 orang. Jadi sasaran pada tahun 2022 ialah seramai 6 orang.
Berdasarkan data yang diperolehi juga terdapat pelajar yang memperolehi PBMJK 3.91 sehingga Mei 2021 yang mana merupakan satu pencapaian yang sangat baik dan membanggakan. Diharap juga siswa-siswi pendidik yang disenaraikan tersebut dapat terus mengekalkan kecemerlangan, dan untuk pelajar yang berpotensi cemerlang dapat terus berusaha mencapai target yang ditetapkan oleh pihak jabatan. Oleh itu, program ini amat bertepatan untuk berkongsikan tip-tip kecemerlangan dari segi pengurusan masa, pengurusan pembelajaran, pengurusan kerja khusus dan strategi menjawab peperiksaan oleh siswa pendidik sendiri. Diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada warga siswa-siswi pendidik yang lain supaya dapat menambahkan lagi bilangan pelajar yang cemerlang dan berkompetensi tinggi dalam kalangan siswa pendidik guru di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar yang dikasihi, saya amat berbahasa hati dengan kesudian para panel pada hari ini kerana berkongsi input-input yang bermanfaat yang membawa ke arah kecemerlangan individu. Semoga perkongsian pada hari ini dapat memberi satu maklumat dan teknik-teknik baharu kepada warga pelajar sains dalam memperolehi kecemerlangan yang lebih bermakna dan holistik. Besarlah harapan saya agar program yang dirancang ini akan sentiasa menerima sokongan penuh kerana ia mampu memberi manfaat kepada semua pihak, terutamanya kepada pembangunan siswa pendidik dalam mentransformasikan diri ke arah guru yang cemerlang pada masa akan datang. Di samping itu juga saya berharap perkongsian ilmu ini dapat menyuntik inspirasi dan motivasi kepada semua untuk menyesuaikan diri dengan cara yang terbaik untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian bagi memperolehi kecemerlangan dalam setiap bidang, sama ada bidang pendidikan sains, matematik, RBT dan sebagainya sepanjang berada di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Semoga lebih banyak program berunsurkan perkasaan dan pembudayaan kecemerlangan dirancangkan pada masa hadapan bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara dalam melahirkan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Cantik sungguh si Rama-Rama, terbang tinggi hingga ke angkasa. Kecemerlangan guru matlamat utama membawa harapan nusa dan bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar atas ucapan beliau sebentar tadi. Kini telah tibalah waktunya untuk sesi perkongsian yang ditunggu-tunggu oleh semua. Izinkan terlebih dahulu untuk saya kongsikan sedikit sebanyak biodata mengenai 3 orang panel jemputan kita pada hari ini. Panel pertama yang manis berkacamata pada hari ini ialah Saudari Angelie Chu Yi. Beliau merupakan siswa pendidik guru dari 3 PSMP Sains 1. Beliau merupakan siswa pendidik guru yang berasal dari Negeri Jelapang Padi, iaitu Negeri Kedah. Buat pengetahuan semua, dari segi pencapaian akademik, Saudari Angelie merupakan pelajar yang mendapat anugerah dekan pada peperiksaan Mei 2021 dengan purata mata grade 3.81. Saudari Angelie juga merupakan siswa pendidik yang sangat aktif dalam co-curriculum. Antaranya, beliau pernah menyertai aktiviti fun dance dan mendapat tempat kedua dalam acara tersebut. Selamat datang Saudari Angelie ke program perkongsian kita pada hari ini.
Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang panel kedua kita yang tersenyum indah pada hari ini, iaitu Saudari Nadiah Natasha binti Abdul Rahman yang merupakan siswa pendidik guru dari kelas 5 PISMP Sains. Beliau berasal dari negeri jiran kita, iaitu dari Kajang, Selangor. Saudari Nadiah juga merupakan pelajar cemerlang dari Jabatan Sains yang merupakan siswa pendidik yang memiliki purata mata grade terkumpul 3.84, manakala dari segi pencapaian kokurikulum beliau sangat aktif dalam aktiviti sukarelawan, di mana beliau pernah mewakili IPG Kampus Pendidikan Teknik sebagai Green Mentor bagi sebuah program Build Bridge for Sustainable Consumption and Production Conference, anjuran World Wildlife Fund, iaitu WWF. Selamat datang Saudari Nadiah ke program perkongsian pelajar cemerlang pada hari ini. Kalau tadi kita ke Kajang, sekarang saya ingin membawa hadirin terbang jauh pula ke negeri Cik Siti Wang Kembang, yang mana tak lain dan tak bukan ke negeri Kelantan, yang merupakan negeri asal panel ketiga kita pada hari ini, yang ayu orangnya, iaitu Saudari Suzana binti Abdul Wahab. Beliau merupakan siswa pendidik dari kelas 7 PISMP Sains. Untuk pengetahuan hadirin, beliau merupakan pelajar cemerlang dari Jabatan Sains, yang mana merupakan pelajar rentasan cemerlang praktikum fasa 2, iaitu siswa pendidik guru yang mendapat purata mata grade 4.0 pada sesi peperiksaan Mei 2021 tersebut. Selain pencapaian akademik itu, Saudari Suzana Abdul Wahab juga merupakan siswa pendidik yang aktif dalam kokurikulum, di mana pernah menjawat jawatan naib pengurusi sesi 2019-2020 untuk kelab di bawah kelolaan Jabatan Kecemerlangan Akademik, iaitu Kelab Junior Academician. Beliau juga pernah merangkul pingat emas dalam pertandingan dan pameran inovasi kompleks peringkat kebangsaan pada tahun 2019 dan merangkul pingat perak dalam intervensi amalan bilik darjah peringkat kebangsaan juga pada tahun 2019. Selamat datang Saudari Suzana dalam sesi perkongsian pada hari ini. Setelah mengetahui tentang biodata ketiga-tiga orang panel pada hari ini, saya berasa sungguh tidak sabar ingin mendengar perkongsian mereka. Ketiga-tiga panel ini akan mengupas beberapa tajuk yang menarik, antaranya ialah tentang pengurusan masa, pengurusan pembelajaran, pelaksanaan kerja khusus dan juga peperiksaan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman panel sepanjang belajar di IPG KPT ini. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita sama-sama mendengar perkongsian tajuk pertama kita pada hari ini. Baiklah, untuk tajuk kita yang pertama ialah tentang pengurusan masa. Pengurusan masa bermaksud anda mampu melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan apa yang telah anda lakukan. Pengurusan masa ini sangat-sangatlah penting untuk gaya hidup yang sihat yang melibatkan penggunaan peralatan dan kaedah untuk merancang serta menjadualkan masa dengan sesuai dan tepat. Maka kebijaksanaan ini seharusnya dimiliki oleh setiap siswa pendidik guru. Jadi, untuk soalan pertama ini, saya ingin ajukan kepada Saudara Angelie. Baiklah, Saudara Angelie, baru-baru ini kita telah dilanda pandemik COVID-19 dan mood pembelajaran telah bertukar, iaitu daripada bersemuka kepada secara atas talian dan bersekitaran pembelajaran juga berlainan. Jadi, selaku siswa pendidik, bagaimanakah saudari menguruskan masa semasa pembelajaran atas talian tersebut? Dipersilakan Saudari Angelie. Disebabkan pandemik, kita telah melaksanakan PDPR di rumah masing-masing. Saya rasa setiap orang akan beranggap terdapat lebih banyak masa semasa PDPR sebab kita tidak perlu bangun awal untuk membuat persiapan. Dulu di kampus kan kita perlu bangun awal untuk makan sarapan dan bagi kawan-kawan Muslim mereka nak berdoa. Tetapi, adakah kamu semua rasa banyak masa semasa PDPR?
pada pendapat saya, sebenarnya ia adalah sama sahaja. Ataupun saya dengar daripada kawan saya yang mengatakan dia berasa sangat stres sebab online kelas mempunyai banyak tutorial yang perlu diselesaikan. Serta terdapat juga banyak aktiviti seperti ceramah yang dilaksanakan secara online. Walaupun kita boleh bangun 15 minit sebelum kelas bermula serta bersarapan sambil kelas, tetapi masa yang diperlukan mungkin lebih berbanding dengan kelas secara face to face. Jangan lupa, di rumah kita juga perlulah meluangkan masa bersama dengan keluarga. Maka, pengurusan masa adalah penting. Di sini saya ingin mengkongsikan bagaimana saya menguruskan masa saya semasa PDPR. Yang pertama, saya akan membahagikan dan menetapkan masa belajar serta bersama keluarga secara seimbang. Contohnya, masa pembelajaran SEN 3 adalah Isnin sampai Jumaat seperti jadual yang telah ditunjukkan. Bagi saya akan bangun pada pukul 7.15 setiap pagi untuk membuat persiapan. Berdasarkan jadual waktu, saya akan menggunakan masa kosong untuk menyiapkan tugasan maupun tutorial agar masa lain tidak dijejas. Terdapat 3 hari yang habis kelas pada pukul 5 petang, maka saya akan berhenti sebarang kerja saya dan menggunakan masa jam 5 hingga 6 bersama nenek saya untuk menonton televisyen ataupun bersama datuk saya menanam sayur-sayuran. Tidak kira saya berapa sibuk pun, saya mesti akan meluangkan masa untuk bermakan malam dengan keluarga saya. Maka selepas makan malam, saya akan mula menyiapkan tugasan sambil ulang gaji sehingga pukul 11.30 malam. Bagi hari Sabtu dan Ahad pula, disebabkan hujung minggu, saya akan bangun lewat sikit dan merujuk kepada jadual di bawah. Saya pasti akan bersarapan, makan tengah hari dan makan malam bersama dengan keluarga juga. Dan waktu 9 hingga 10 adalah waktu me time. Biasanya, saya akan menggunakan masa ini untuk melukis maupun membaca novel. Dan bagi masa yang lain, iaitu color pink, saya akan menggunakan 10 jam ini dalam sehari untuk membuat tugasan dan mengulang kaji. Kita akan selalu berhadapan dengan komputer setiap masa. Oleh itu, saya percaya bahawa setiap orang akan menghadapi masalah kekeringan mata, keletihan otak iaitu tidak dapat menyerap lagi ilmu pengetahuan dan juga keletihan badan seperti otot dan juga tulang belakang kerana duduk di atas kerusi dan tidak bergerak dalam suatu tempoh masa yang terlalu panjang. Justeru, berehat adalah sangat mustahak agar dapat menenangkan otak kami, badan dan juga mata. Contohnya, bagi mengatasi masalah yang dikemukakan tadi, saya akan berehat mungkin dalam 5 hingga 10 minit untuk melihat tumbuhan hijau, berjalan-jalan sambil membuat renggahan yang mudah maupun tutup mata dan berehat sekejap. Janganlah salah aktiviti ini tidak penting dan rasa dia baja masa. Jika tidak berbuat demikian, ia akan menjejaskan proses pembelajaran kamu dan secara lama-lamanya kamu akan susah untuk kontrol emosi kamu. Disebabkan kita berada di rumah, maka kita bukan sahaja akan berhadapan dengan gangguan dalaman, tetapi juga mungkin berhadapan dengan gangguan luaran. Dulu kita belajar secara face to face adalah kurang kita berhadapan dengan gangguan luaran. Sebab pihak sekolah mereka sememangnya telah menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi semua pelajar. Tetapi di rumah, kita perlulah mengatasi gangguan dalaman dan gangguan luaran dengan sempurna pada masa yang sama. Gangguan luaran yang akan dihadapi di rumah adalah disebabkan oleh ahli keluarga. Contohnya, disebab saya mempunyai nenek dan datuk di rumah. Kadang-kadang mereka akan memanggil saya untuk menolong mereka, terutamanya pada waktu PDPR ataupun semasa waktu saya membuat tugasan. Dan kadang-kadang di rumah kita akan mempunyai wifi yang agak baik dan ini membolehkan kita untuk menjalankan kehiburan yang banyak. Maka ia juga merupakan
salah satu gangguan dalaman yang menyebabkan kita ketagih dan tidak berfokus semasa belajar. Sebab kalau dulu kita semasa face to face, kita adalah tidak berani bermain telefon di hadapan pensyarah. Tetapi melalui Google Meet, kita memilih untuk menutup kamera dan pensyarah tidak mengetahui kita sedang buat apa. Maka, kita perlulah mengatasi gangguan dalaman dan luaran dengan sempurna. Contohnya, boleh berbincang dengan ahli keluarga tentang masa belajar ataupun membantu mereka menyelesaikan segala masalah secara terlebih dahulu sebelum kelas bermula. Dan mengatasi masalah dalaman iaitu ketagih dengan wifi ataupun bermain telefon. Cara yang paling bagus adalah membuka kamera sewaktu Google Meet. Dan saya rasa segala perbuatan dapat dikawal oleh pensyarah kamu. Dan itulah pembincangan saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anjali dengan jawapan yang ringkas dan padat tersebut. Berdasarkan soalan ini, kita tahu bahawa amat penting semasa pembelajaran di atas talian untuk siswa pendidik mengambil masa rehat yang secukupnya dan mampu untuk mengatasi kekangan-kekangan yang ada di dalam rumah dengan pelbagai kaedah yang sesuai bagi diri masing-masing. Jadi, tadi kita dah mendengar jawapan pengurusan masa secara pembelajaran atas talian. Maka sekarang kita akan beralih kepada macam mana pengurusan masa secara bersemuka pula. Jadi soalan kedua ini ditujukan kepada saudari Nadiah, iaitu merupakan panel kedua kita pada hari ini. Baiklah saudari, selaku siswa pendidik di IPG KPT, apakah cara saudari menguruskan masa semasa pembelajaran di IPG? Dipersilakan saudari Nadiah. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi. Jadi saya kira soalan yang saudari kemukakan kepada saya adalah amat menarik sekali memandangkan kita sendiri berada di IPG pada ketika ini. Jadi saya ulang kembali apakah soalan yang telah diajukan. Jadi soalan yang telah diajukan berbunyi, bagaimanakah cara saya untuk menguruskan masa semasa pembelajaran bersemuka di IPG? Okey, jadi saya ingin kongsikan beberapa perkara ataupun langkah yang telah saya lakukan bagi memastikan bahawa pengurusan masa bagi kelas bersemuka di IPG saya berjalan dengan lancar. Okey, pertama sekali saya telah memastikan bahawa saya jelas dengan jadual waktu pembelajaran ataupun jadual waktu kelas. Okey, contohnya hari apa saya ada kelas, pukul berapa saya ada kelas dan subjek apa. Okey, dan kadang-kadang akan ada kelas ganti dan sebagainya. Jadi semua perkara tersebut saya akan cakna dan saya akan maklum. Saya akan jelaslah dengan jadual waktu pembelajaran supaya saya dapat merancang hari-hari saya dengan lebih teratur. Okey, yang kedua, saya juga akan tetapkan ataupun akan set alarm. Okey, hal ini adalah bagi memastikan saya tak terlepas pandang ataupun tak terlupa mengenai sesuatu perkara. Okey, contohnya kalau pagi saya akan set alarm, pukul berapa saya perlu bangun, pukul berapa saya ada kelas, dan untuk kelas seterusnya pun saya akan set alarm sebab saya takut saya terlajak ataupun terlepas. Okey, kadang-kadang kalau waktu tengah hari saya suka ambil power nap. Okey, jadi kita perlu set alarm lah sebab kadang-kadang kita punya kawan sebilik, roommate kita tak tahu jadual waktu kita pun. Jadi kita sendiri yang kena bertanggungjawab dan kita perlu bertanggungjawab lah dengan diri kita, iaitu ambil inisiatif, iaitu dengan menyediakan alarm. Kita set alarm supaya kita tak terlepas. Okey, yang ketiga, apa yang saya lakukan adalah saya melakukan persediaan awal. Persediaan awal ini merujuk kepada, okey, kalau buku-buku ataupun barang-barang yang perlu saya bawa ke kelas esok, okey, jadi saya akan pastikan bahawa saya sediakan lebih awal. Okey, sebelum tidur saya akan pastikan saya telah gosok baju, saya telah sediakan buku-buku dalam beg, laptop kalau saya perlu bawa saya dah letak siap-siap dalam beg. Supaya maafkan saya. Okey, supaya esok pagi bila bangun, selalunya kalau pagi ni kita macam agak terkejar-kejar ataupun agak rushing. Okey, jadi pentinglah untuk kita pastikan bahawa kita telah lengkap
sediakan bahan tu pada waktu malam sebab malam ni kita lebih santai. Jadi kita tak adalah terlupa nak bawa ni, terlupa nak bawa tu. Kalau terlupa pun kita boleh ada masa lagi untuk kita ambil masa untuk kita simpan dan bawa apa yang patut. Okay, jadi lakukan persediaan awal iaitu gosok baju pada waktu malam sebelum kelas. Maksudnya sebelum esok pagi lah, gosok baju siap-siap, sediakan buku siap-siap, sediakan laptop siap-siap. Apa lagi yang perlu bawa? Kalau perlu bawa lab coat siap-siap, simpan dalam beg supaya esok pergi kelas tak terlupa. Okey, yang keempat, apa yang saya lakukan adalah saya tetapkan matlamat. Setiap hari saya akan tetapkan matlamat. Saya akan buat target, to-do list apa yang saya perlu buat pada hari ini. Yang penting apabila kita ingin menetapkan matlamat, apa yang penting adalah matlamat tersebut perlulah realistik. Sebab kita sendiri tahu kemampuan diri kita. Jangan letak matlamat tu terlampau tinggi ataupun terlampau banyak. Kita nak buat banyak benda dalam satu hari, sedangkan kita tahu kemampuan diri kita tak mampu untuk siapkan banyak perkara dalam satu hari. Semua orang ada kemampuan mereka yang tersendiri. Jadi ikut kemampuan diri sendiri dan pastikan matlamat yang ditetapkan tu adalah realistik supaya kita tak tertekan ataupun rasa sedih lah bila kita tak dapat nak siapkan mengikut matlamat yang kita sendiri tetapkan. Jadi matlamat tu kena realistik. Tetapkan matlamat as simple as kita buat sticky note dekat laptop. Hari ni yang kita perlu buat adalah assignment A, assignment B. Contoh assignment A, assignment B, group discussion macam tu. Okay, jadi tetapkan matlamat tu penting supaya kita tahu dan jelas dengan apa yang kita nak capai pada hari tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali adalah saya akan pastikan saya fokus pada satu kerja sahaja. Okey, contohnya kalau saya ada group discussion, saya akan pastikan waktu tersebut, okey, kata pukul 8 malam ada group discussion. Jadi 8 malam hanyalah untuk group discussion. Kalau ada apa-apa perkara yang datang, contoh ada kawan panggil ajak pergi makan ke apa, okey, benda tu kita boleh hold, kita boleh cakap maaf tapi kita ada kerja, memang kita dah set, kita kena fokus pada satu kerja. Kalau tiba-tiba ada meeting lain, kita kena prioritize apa yang kita fokus pada satu kerja. Jangan waktu group discussion tu lah sibuk nak balas message, nak masuk meeting dan sebagainya. Fokus pada satu kerja supaya siap satu kerja, baru kita beralih kepada kerja yang seterusnya. Jadi itulah saya rasa sedikit perkongsian bagaimana cara saya untuk menguruskan pembelajaran secara bersemuka di IPG. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nadia. Wah, sungguh saya kagum dengan corak pengurusan masa saudari yang amat praktikal dan boleh saya katakan sangat teratur. Antaranya, saudari telah berkongsikan tentang dalam pengurusan masa kita memerlukan matlamat yang jelas, melaksanakan persediaan awal, fokus dengan satu kerja pada satu-satu masa, dan saya rasa ini adalah satu tips yang amat berharga. Syabas saya ucapkan kepada saudari Nadia. Tadi pengurusan masa secara bersemuka. Jadi kita dah dengar cara pengurusan masa pembelajaran atas talian, bersemuka. Namun kita tidak boleh lupa bahawasanya siswa pendidik guru juga akan melaksanakan praktikum. Pada bila? Pada semester 5 dan juga semester 7. Jadi soalan ketiga ini saya ajukan kepada panel kita yang paling senior lah, iaitu saudari Suzana. Baiklah, saudari Suzana, sebagai sedia maklum, pengurusan masa sangat penting terutamanya ketika waktu-waktu praktikum yang mana melibatkan persediaan yang rapi untuk pengajaran di sekolah, sama ada dalam bentuk PDP bersemuka ataupun PDBR atas talian. Jadi, bolehkah saudari jelaskan perbezaan pengurusan masa saudari sewaktu praktikum bersemuka dan juga sewaktu praktikum secara pembelajaran di atas talian? Dipersilakan saudari Suzana. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada pagi ini, Siti Khalilah Saleh. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin dan hadirat sekalian.
Jadi bagi menjawab soalan yang pertama, iaitu bagaimanakah pengurusan masa saya semasa praktikum online dan praktikum secara bersemuka. Sebelum itu, suka saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana perbezaannya antara praktikum online dan praktikum bersemuka ini, yang mana memang sememangnya mempengaruhilah pengurusan masa. Jadi bagi saya perbezaan yang paling utamanya adalah praktikum secara online ini lebih fleksibel berbanding praktikum secara bersemuka. Kerana berdasarkan pengalaman saya yang pernah berpraktikum secara bersemuka, iaitu di fasa 1, kami akan terikat dengan jadual SOP, jadual relief ataupun tugasan-tugasan ad hoc yang lain, yang mana setiap hari kita akan ada tugasan sampingan selain daripada mengajar kelas masing-masing. Dan semasa praktikum secara bersemuka ini, kita akan lebih banyak membutuhkan masa untuk persediaan, jarak perjalanan ataupun masa perjalanan dan sebagainya. Jadi perkara ini berbezalah dengan praktikum online, yang mana kita tidak perlu ke sekolah semasa praktikum online. Jadi sebenarnya praktikum online ini bagi saya menjimatkan masa, kerana pada waktu-waktu tersebut kita boleh menggunakan masa tersebut untuk menyelesaikan tugasan-tugasan lain. Okey. Yang keduanya, perbezaan kedua adalah dari segi penyediaan bahan, yang mana semasa praktikum online ini kita perlu menyediakan bahan secara atas talian. Dan untuk menyediakan bahan secara atas talian ini, kita perlu meneroka terlebih dahulu aplikasi-aplikasi ataupun bahan-bahan atas talian yang kita ingin gunakan kepada murid-murid kita. Sebab sebelum kita memulakan sesuatu kelas, kita perlulah mengetahui ataupun boleh menggambarkan apa yang akan berlaku dalam kelas kita pada hari esoknya. Jadi sekiranya kita tidak tahu bagaimana aplikasi tersebut berfungsi, maka macam mana kita nak jalankan pembelajaran secara lancar, betul tak? Jadi sebab itulah kita perlu meneroka terlebih dahulu aplikasi-aplikasi sebelum ia digunakan di dalam kelas. Dan perkara itu sebenarnya mengambil lebih masa jugalah berbanding praktikum secara bersemuka. Dan perkara ini berbeza apabila kita menjalankan praktikum secara bersemuka, yang mana apabila praktikum secara bersemuka, penyediaan bahannya kebanyakannya adalah secara maujud. Jadi bahan maujud ini kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan praktikum yang lain, dan kita boleh sama-sama tolong-menolong untuk menyiapkan bahan-bahan ataupun BBM tersebut. Maka ia lebih menjimatkan masa. Dan yang terakhir adalah perbezaan dari segi perbincangan, yang mana semasa praktikum online ini kita hanya boleh menjalankan perbincangan secara maya sahaja bersama rakan-rakan, berbanding praktikum secara bersemuka di mana kita boleh berbincang secara terus ataupun secara langsung di asrama. Dan bagi saya, perbincangan maya ni kurang efektif berbanding perbincangan secara bersemuka. Kerana dengan bersemuka, kita akan dapat komen secara langsung untuk kita memperbaiki apa kekurangan kita ataupun untuk kita mengembangkan lagi idea untuk kita mengajar. Jadi itu adalah antara perbezaan antara praktikum secara bersemuka dan praktikum secara online ini. Jadi untuk itu, berdasarkan perbezaan-perbezaan tersebut, antara tips pengurusan masa yang boleh diaplikasikan semasa praktikum adalah yang pertama, kita perlu bijak mencuri masa. Mengapa saya kata bijak mencuri masa adalah contohnya seperti yang saya katakan sebelum ini, praktikum online ini lebih fleksibel jadualnya. Maka kita boleh menyusun jadual kita sendiri kerana kita sudah sedia ada tahu bagaimana jadual kita untuk seminggu secara terus tanpa adanya waktu relief ataupun tugasan-tugasan ad hoc yang lain. Jadi pada waktu senggang semasa antara kelas tersebut, kita dah boleh sediakan bahan-bahan ataupun BBM ataupun RPH untuk kelas yang seterusnya ataupun tanda tugasan murid, refleksi dan sebagainya. Dan perkara ini sebenarnya sukar untuk dilakukan semasa praktikum bersemuka. Tetapi semasa praktikum bersemuka juga kita perlu bijak mencuri masa, kerana contohnya selepas waktu persekolahan, balik daripada sekolah, kita boleh terus prepare bahan untuk kelas seterusnya. Okey, seterusnya, tips yang kedua pula, kita perlu tahu waktu produktif kita dan perlu bijak untuk membahagikan masa siap-siap
untuk kita sediakan RPH, BBM dan sebagainya. Contohnya, kalau sebelah pagi kita akan busy dengan PDPR, maka sebelah petang kita dah boleh siapkan RPH dan BBM untuk kelas seterusnya. Jadi pada sebelah malam pula kita hanya perlu hadam flow pengajaran sahaja nanti. Tapi sekiranya waktu produktif kita ni sebelah malam sahaja, sebab sebelah petang biasanya kita akan kurang fokus ataupun sukar untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang memerlukan pemikiran begini kan. Jadi kita boleh bahagikan ataupun ubah masa kita. Misalnya kita gunakan waktu weekend pagi dan malam tu untuk siapkan RPH dan BBM untuk seminggu terus. Jadi pada minggu tersebut petang kita dah boleh relax, dan pada sebelah malam tu kita hanya perlu siapkan BBM ataupun hadam flow pengajaran sahaja. Jadi itu adalah tips yang kedua. Dan tips yang ketiga adalah membuat to-do list mengikut keutamaan diri kita, supaya kita boleh nampak apa ataupun berapa banyak lagi tugasan yang perlu kita siapkan pada minggu tersebut. Terutamanya praktikum ini sangatlah penting sebab semasa praktikum kita mempunyai pelbagai tugasan. Selain daripada BBM dan RPH, kita juga ada jurnal mingguan, refleksi dan sebagainya. Jadi kita perlu bijak untuk menyelesaikan setiap tugasan tu pada minggu tersebut juga, sebab setiap minggu akan ada tugasan-tugasan yang lain yang berikutnya. Jadi to-do list ini sangat penting supaya kita nampak apa yang perlu dibuat, apa yang belum diselesaikan. Dan untuk buat to-do list ini mengikut keutamaan masing-masing jugalah, sama ada orang tersebut suka buat to-do list secara catatan dalam buku ataupun secara dalam phone guna aplikasi, ataupun boleh sesetengahnya boleh mengingat dalam fikiran masing-masing kan. Tapi itu mengikut kecenderungan masing-masing lah. Dan yang terakhir adalah dalam setiap praktikum pun, tidak kira lah praktikum online ataupun praktikum bersemuka, perbincangan RPH dan BBM bersama rakan ini sangat membantu untuk menjimatkan masa dan idea. Sebab kadang-kadang kita tak terfikir apa idea yang boleh dilakukan untuk mengajar betul. Jadi perbincangan antara rakan ni boleh membantu untuk kita mencari idea dengan yang lebih bernas lah, dan mencari idea aplikasi apa yang boleh digunakan, aplikasi yang lebih sesuai dan lebih menarik untuk digunakan kepada murid. Jadi perbincangan bersama rakan, khususnya rakan yang mengajar tahun yang sama ni, sangat membantu untuk kita survive dalam praktikum ini. Jadi dapat disimpulkan bahawa untuk pengurusan masa, siswa pendidik itu harus sentiasa peka dan proaktif dalam merancang masa bagi melaksanakan setiap aktiviti, sama ada pembelajaran di atas talian, pembelajaran bersemuka ataupun melakukan praktikum, kerana dengan perancangan masa lah dapat membantu kita untuk melaksanakan lebih banyak perkara dengan lebih tersusun. Betul tak semua hadirin? Betul kan? Hadirin yang dihormati, tadi kita dah mendengar tentang pengurusan masa dengan panjang lebar. Sekarang mari kita cungkil dengan lebih mendalam rahsia siswa pendidik cemerlang dari segi pengurusan pembelajaran. Maka kita telah beralih tajuk, iaitu kepada pengurusan pembelajaran. Setiap insan pasti mempunyai idea yang tersendiri bagaimana untuk menguruskan kehidupan masing-masing. Begitu juga dari aspek pembelajaran. Pembelajaran ni ialah satu proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan dan kemahiran, serta pembentukan nilai dan kepercayaan. Jadi, untuk soalan yang pertama ini saya akan ajukan kepada panel kita yang pertama, iaitu Saudari Angelie. Saudari Angelie, subjek sains ni dianggap sebagai satu mata pelajaran yang mencabar dari segi isi kandungan. Jadi, bagaimana saudari menguruskan pembelajaran dari segi subjek mata pelajaran sains sekiranya tidak memahami dengan baik akan sesuatu topik tersebut? Dipersilakan saudari. Sekarang, saya akan kongsikan pula cara saya untuk mengurus topik-topik atau soalan-soalan sains jika saya tidak faham. Kalau menemui soalan-soalan yang tidak faham dalam subjek sains, langkah pertama adalah saya akan mencari maklumat tambahan daripada laman sesawang. Tetapi kebanyakan masa adalah saya akan merujuk video di YouTube, sebab benda-benda yang abstrak
terutamanya bagi subjek sains, dapat difahami dengan lebih mudah jika melihat secara visual dengan bantuan animasi serta bantuan audio. Dengan bantuan audio, saya akan lebih senang untuk ingat sesuatu konsep. Selepas itu, saya akan cuba untuk membuat nota sendiri dan mempelajari sendiri sekali lagi terhadap soalan yang saya tidak faham. Semasa membuat nota, saya akan menggunakan bahasa Cina untuk mencatat tempat-tempat yang saya tidak faham. Kadangkala, saya juga akan melukis diagram yang senang difaham agar dapat membantu saya faham sesuatu konsep rumit secara lebih mudah. Kalau tidak dapat diselesaikan lagi masalah, saya akan catatkan masalah yang dijumpai dan berbincang dengan rakan sekelas saya. Hal ini kerana ilmu pengetahuan yang ditangkap oleh setiap orang adalah berbeza antara satu sama lain. Dengan menggunakan bahasa ibunda, masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Contohnya, saya menggunakan bahasa Cina semasa berkomunikasi dengan rakan kelas saya. Tidak dapat dinafikan bahawa berbincang dengan rakan sekelas merupakan langkah yang mudah kerana di antara kawan kamu dengan kamu sendiri, saya percaya bahawa sebenarnya manusia mempunyai bahasa yang akan menyebabkan kita lebih fahami antara satu sama lain. Oleh itu, melalui komunikasi, masalah kami dapat diselesaikan dengan mudah. Semasa PDPR, saya bertanya soalan kepada rakan saya adalah melalui media sosial iaitu WhatsApp. Melalui WhatsApp, sebenarnya mempunyai kebaikan kerana kawan kamu boleh menghantar voice recording kepada kamu dan kamu boleh mendengar dan mengulang banyak kali ikut kehendak kamu sehingga kamu faham konsep itu dengan sempurna. Selain daripada rakan kelas, saya juga akan bertanya kepada rakan-rakan di Form 6. Hal ini kerana saya perasan subjek sains pada SEM 1 dan 2 adalah sedikit sama dengan apa yang sedang dipelajari oleh rakan saya di Form 6. Mereka akan berusaha dan baik hati untuk berkongsikan segala nota-nota dan latihan yang berkenaan supaya mereka dapat membantu saya mengukuhkan ilmu pengetahuan saya. Selepas mendapat nota ataupun latihan daripada mereka, saya akan print out semua bahan-bahan tersebut untuk menjadikan sebagai bahan rujukan saya. Jika saya dengan rakan juga tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah ataupun masalah yang tadi, saya akan bertanya kepada orang yang lebih berpengetahuan seperti pensyarah. Kita bolehlah sediakan masalah yang ingin ditanya dan melontarkan masalah kita pada kelas akan datang mahupun melalui media sosial seperti WhatsApp. Tetapi yang pentingnya adalah berani bertanya semasa kelas. Dulu, saya akan berasa malu dan segan untuk menyoal soalan dan saya hanya membiarkan soalan itu menjadi tidak faham saja. Tetapi kesannya adalah saya tidak dapat belajar apa-apa langsung. Banyak pensyarah beritahu kepada kita, tanggungjawab sebagai pelajar adalah untuk bertanya soalan yang kami tidak faham dan manakala tanggungjawab pensyarah adalah untuk membantu kita dan mengajar kita. Maka, tidak perlu berasa malu dan beban untuk menyoal soalan kerana jika tidak menyoal secepat mungkin, ia tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada kita pun. Dan kesan yang serius adalah kita akan menghadapi keliruan semasa membuat tugasan. Elakkan malu dan berani bertanya. Contohnya, kamu boleh kata, Tuan, saya tidak faham. Ataupun boleh tak, Tuan atau Puan, boleh tak mengulang lagi sekali lagi penerangan yang tadi. Kalaulah masih berasa malu untuk bertanya di hadapan kawan sekelas kamu, saya bercadangkan kamu boleh bertanya pensyarah kamu selepas kelas tamat, secara individu ataupun secara berpasangan. Bagi pengalaman saya lebih suka untuk bertanya soalan dengan teman kawan saya sebab saya takut saya tidak sempat tangkap apa yang pensyarah tenang cakap. Dan kalau berpasangan, saya juga bolehlah berbincang dengan kawan saya dan ini juga merupakan langkah baik untuk mengurus soalan yang tidak faham. Harap dapat membantu kamu semua. Sekian, terima kasih.
Baiklah, tadi kita dah dengar daripada saudari Anjali tentang bagaimana menyelesaikan masalah sekiranya tidak faham. Dan sekarang pula kita akan beralih sedikit untuk kita mengetahui bagaimana sedikit tips untuk memperoleh idea dalam melaksanakan tugasan. Maka soalan ini saya ingin tujukan kepada tidak lain tidak bukanlah kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Nadia. Baiklah, saudari Nadia, untuk memperoleh pembelajaran yang holistik akan sesuatu subjek, siswa pendidik juga harus bijak dalam pembelajaran bagi melahirkan siswa pendidik yang kompeten. Jadi, untuk sesuatu subjek, bagaimanakah saudari menguruskan pembelajaran dari segi memperoleh idea, persediaan bahan dan pelaksanaan sesuatu tugasan? Dipersilakan saudari. Baiklah, saya kira berdasarkan soalan yang diajukan, terdapat 3 perkara yang saya perlu kongsikan di sini, iaitu pertama sekali adalah daripada aspek pemerolehan idea, yang kedua adalah dari segi persediaan bahan, dan yang ketiga sekali adalah dari segi pelaksanaan, iaitu saya fokuskan kepada ulang kaji. Okey, kita berbalik kembali kepada persoalan yang pertama, iaitu bagaimana saya menguruskan pembelajaran semasa fasa pemerolehan idea. Okey, jadi fasa pemerolehan idea ni adalah bagaimana saya mendapatkan maklumat ataupun bagaimana saya belajarlah untuk mendapatkan maklumat, sesuatu maklumat tersebut. Okey, jadi apa yang saya lakukan adalah saya tidak tertakluk kepada satu bahan sahaja, di mana saya akan merujuk pelbagai sumber. Saya akan merujuk pelbagai sumber ataupun bahan yang pelbagai bentuk lah. Okey, contohnya boleh jadi video daripada YouTube, boleh jadi daripada blog, boleh jadi daripada buku teks ataupun buku-buku rujukan yang lain, serta perkongsian antara rakan itu sendiri. Jadi itulah bagaimana saya mendapatkan satu maklumat itu adalah daripada pelbagai sumber. Saya merujuk pelbagai sumber dan juga bahan, dan saya tidak tertakluk kepada satu sahaja. Selagi saya boleh cari mana yang lebih mudah untuk saya faham, saya akan merujuk bahan tersebut. Kadang-kadang kita dah rujuk satu bahan tapi kita rasa kurang faham, jadi kita cari lagi bahan lain. Jangan kalau kita rasa kalau lecturer dah bagi satu bahan, kita kena baca bahan tu je. Tidak semestinya. Kalau kita dah baca bahan tu tapi kita rasa kurang faham, kita boleh rujuk bahan lain yang boleh membantu untuk meningkatkan kita punya fahaman. Okey, jadi lepas kita dah cari pelbagai bahan, kita dah rujuk pelbagai bahan, apa yang kita perlu lakukan seterusnya adalah kita perlu digest, kita perlu hadam apa yang kita dapatkan, iaitu dengan kita highlight ke, kita buat peta minda, kita buat nota-nota ringkas tepi buku dan sebagainya. Okey, jadi setelah kita rujuk pelbagai bahan, kita dah hadam, iaitu hadam tu adalah kita kenal pasti apakah isi-isi yang relevan dengan apa yang kita belajar lah. Okay, jadi apa yang kita perlu lakukan sudah semestinya lah, macam tadi saya cakap, kita perlu tapis, kita perlu highlight, kita perlu buat nota dan sebagainya. Okay, jadi setelah itu persediaan bahan adalah yang pentingnya adalah kita susun, kita organize bahan-bahan tersebut. Supaya bila kita nak cari, bila kita nak rujuk kembali, kita tahu dekat mana. Tak adalah time tu baru kita panggil apa, menggagau, ataupun kita cakap macam serabut lah nak cari kat mana tadi kita letak kat mana semua kan. Jadi kita tahu, kita kumpulkan satu tempat, kita buat folder. Okay, contohnya kita boleh create folder, kita kumpulkan semua bahan satu tempat. Kita boleh buat words, contoh kalau link, kadang-kadang kita susah nak simpan. Kita buat satu word, kita tampal link, kita letakkan link-link, contoh link YouTube, link blog, link apa-apa lah, artikel jurnal yang kita rasa membantu dalam meningkatkan fahaman kita tu, kita letak pada satu tempat word. Nanti bila kita nak rujuk, kita boleh buka balik word tu, kita boleh copy link, paste. Jadi lebih sistematik lah, begitu. Mudahkan kita untuk cari semula. Okey, dan kita kumpulkan semua bahan tu pada satu tempat. Okey, saya sekadar perkongsian bagaimana saya uruskan ataupun saya susun bahan-bahan saya. Okey, kalau tengok, saya kumpulkan semua bahan-bahan saya daripada 1 PP, 2 PP, dan sehingga sekarang lah 5 PISMP.
kiranya bahan-bahan praktikum tu pun saya kumpulkan, saya buat folder 5 PSMP. Jadi setiap SEM tu memang saya kumpulkan lah, saya bukan buang terus, tak adalah, saya kumpulkan sebab mana tahu benda tu kita boleh rujuk lagi pada SEM-SEM akan datang. Okey, jadi pertama sekali kita buat folder untuk setiap SEM dan contohnya ni saya pilih untuk 3 PSMP. Ada setiap subjek, setiap kursus tu memang saya ada buat folder yang untuk setiap kursus tu lah. Jadi contohnya kita tengok, saya pilih pengurusan bilik darjah. Nampak kan dekat situ ada topik 4, topik 5. Jadi saya buat khusus satu topik dan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik tersebut saya masukkan dalam folder tersebut. Contoh bahan 4, bahan-bahan yang daripada kawan-kawan dekat Google Classroom, perkongsian rakan-rakan, semua saya kumpulkan. Supaya nanti bila saya nak baca, saya tahu bahan-bahan yang membantu saya untuk meningkatkan fahaman saya ada kat tempat ni. Jadi bila-bila masa saya nak rujuk, saya boleh tengok. Okey. Jadi itulah antara contoh bagaimana saya susun. Saya buat folder untuk setiap subjek ataupun topik tersebut. Okey, jadi selesai yang kedua, beralihlah pula kepada fasa pelaksanaan, iaitu saya fokuskan tadi seperti yang saya cakap, saya fokuskan kepada ulang kaji. Okey, jadi apa yang saya buat pada fasa pelaksanaan ini, okey, semestinya kalau kita ada kursus, kita ada kuis. Kita ada kuis, ataupun kita ada peperiksaan akhir tahun. Peperiksaan akhir semester. Okey, jadi apa yang saya lakukan adalah saya akan baca dan tengok semula nota-nota yang telah saya kumpulkan tu. Okay, saya akan go through, baca seperti selalu. Okay, nota, video, slide yang telah disimpan tu saya rujuk kembali. Okay, dan seandainya saya tidak faham ataupun saya kurang faham, okay, kadang-kadang kita terlupa kita dah belajar tu kan. Kadang-kadang ada benda yang kita rasa susah. Okay, apa yang saya buat kalau macam tu, saya akan belajar semula. Kalau mana yang kita dah kukuh, kita dah rasa kita boleh, kita hanya baca sempitan selalu sebab kita dah belajar kan sebelum ni. Jadi mesti kita ingat sikit-sikit. Okay, jadi kita baca, kita go through balik adalah untuk kuatkan ingatan kita dan kita tahu sedikit bagaimana cara untuk menghurai dan sebagainya. Tapi kalau betul-betul terlupa, memang kita tak faham, kita tak tahu, time tu baru kita belajar semula. Belajar semula lebih mudah jika kita lakukan perbincangan, sebab selalunya dalam masa yang suntuk untuk kita belajar balik tu ambil masa yang panjang. Jadi kita lakukan perbincangan lebih menjimatkan masa dan secara tak langsung kita dapat bantu juga kawan-kawan kita mana yang tak faham ataupun kurang faham untuk sama-sama faham apa yang kita belajar. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nadia. Sungguh terperinci penjelasan perkongsian yang diberikan oleh saudari Nadia, yang mana beliau telah memberikan satu kaedah yang sungguh praktikal kepada siswa pendidik yang sinonim dengan tugasan yang banyak kan? Ya, jadi penyelesaian masalah dan tips pembelajaran yang berbentuk akademik telah dikongsikan oleh panel pertama iaitu saudari Angelie dan panel kedua iaitu saudari Nadia. Maka soalan seterusnya ini kita akan kupas sedikit mengenai pengurusan pembelajaran melibatkan pelajar yang aktif. Jadi soalan ini saya tujukan kepada panel 3 lah, iaitu saudari Suzana. Saudari Suzana, semasa berada di IPG, siswa pendidik tidak asing lagi dengan program-program. Jadi, selaku siswa pendidik yang aktif, bagaimana saudari menguruskan pembelajaran dari segi akademik dan juga co-curriculum sepanjang saudari berada di IPG? Terima kasih moderator. Baiklah, untuk menjawab soalan yang seterusnya, iaitu bagaimana saya menguruskan pembelajaran akademik dan co-curriculum sepanjang berada di IPG. Jadi antara tips yang boleh dikongsikan adalah yang paling utamanya, kita perlu tahu prioriti diri kita ataupun keutamaan diri kita, iaitu dari segi pembelajaran akademik. Yang tu yang paling utama ataupun yang paling asas. Namun tak bermakna kita perlu mengabaikan bidang co-curriculum, sebab co-curriculum juga merupakan antara salah satu aspek yang boleh meningkatkan kemahiran diri kita sebagai salah seorang guru yang lebih berkualiti. Jadi
Tipsnya adalah kita perlu tahu keutamaan diri kita supaya kita boleh menyusun jadual kendiri yang lebih fleksibel. Contohnya, pada waktu malam, sekiranya kalau kita ada meeting ataupun perjumpaan berkaitan dengan co-curriculum. Jadi, pada sebelah petang tu kita perlu pastikan untuk kita dah peruntukkan masa untuk siapkan tugasan-tugasan yang berkaitan akademik supaya akademik kita tak terabai. Ataupun sekiranya pada sebelah petang tu kita ada perjumpaan pokok ataupun permainan misalnya. Jadi pada sebelah malam kita perlu betul-betul fokus untuk selesaikan tugasan-tugasan yang berkaitan dengan akademik. Jadi dua-dua akan seimbang dan tidak terabailah antara dua-duanya. Sebab dua-dua tu adalah sama penting sebenarnya. Jadi untuk itu kita perlu tipsnya kita boleh membuat to-do list. Contohnya kita mencatat semua due date assignment supaya dengan itu kita boleh nampak bila tarikh-tarikh akhir assignment yang perlu dihantar supaya kita boleh sesuaikan dengan aktiviti co-curriculum yang kita sertai. Contohnya kalau minggu tersebut kita rasa jadual assignment kita terlalu banyak untuk dihantar pada minggu tersebut, maka kita boleh kurangkan sedikit aktiviti-aktiviti curriculum yang kita sertai supaya tak terabailah assignment yang kita perlu siapkan. Jadi pada masa assignment yang dah semakin kurang ataupun kalau dah rasa dah boleh relax, maka kita boleh sertai semula aktiviti-aktiviti curriculum dengan lebih aktif. Jadi perlu pandailah menguruskan jadual masing-masing supaya kedua-duanya tu seimbang dan tidak terabai antara satu sama lain. Dan tips yang keduanya adalah kita perlu lihat kelebihan ataupun kemampuan diri kita dan pencapaian apa yang kita target. Contohnya kita perlu masuk aktiviti-aktiviti curriculum yang kita rasa kita yakin boleh buat dan kita mampu ikut. Supaya kita tak terlalu rasa terpaksa untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dan yang paling penting, kita perlu pastikan apa yang kita laksanakan tu, apa aktiviti yang kita buat tu adalah seronok supaya kita tak rasa terlalu burn out ataupun terpaksa untuk melakukan menyertai aktiviti-aktiviti curriculum tersebut. Jadi itu adalah antara tips yang kedua. Dan tips yang ketiga adalah walaupun kita sibuk dengan aktiviti-aktiviti curriculum, kita perlu pastikan juga perlu ada waktu rehat. Jangan terlalu pushkan diri menyertai pelbagai aktiviti co-curriculum tetapi kita tiada waktu rehat dan menyebabkan kita rasa burn out dan rasa stres untuk kita selesaikan tugasan-tugasan lain, menyebabkan boleh menjejaskan lagi akademik kita. Jadi walaupun kita menyertai aktiviti co-curriculum, kita perlu pastikan aktiviti co-curriculum yang kita sertai itu tidak menjejaskan kesihatan diri kita dan akademik kita. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Suzana. Jadi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh beliau, didapati bahawa co-curriculum bukanlah satu alasan untuk tidak cemerlang sekiranya kita tahu keutamaan diri kita, melihat kepada kemampuan diri dan fokus dalam satu-satu aktiviti co-curriculum yang diceburi. Jadi, kesimpulannya, pengurusan pembelajaran ini amatlah penting dalam melahirkan siswa pendidik yang proaktif dan mempunyai accountability yang tinggi dalam pembelajaran masing-masing. Jadi, pastikan anda mempraktikkan tips-tips yang telah diberikan. Hadirin sekalian, menjadi seorang siswa pendidik guru, kita semestinya memang tidak lari dengan kerja khusus, di mana pada setiap semester kita perlu melaksanakan lebih kurang 20 hingga 25 kerja khusus. Banyak tak banyak tuan-puan? Banyak kan? Namun jumlah ini bukan menjadi alasan untuk kita terus cemerlang. Cemerlang bagaimana? Cemerlang dari segi akademik maupun co-curriculum. Hal ini dapat dibuktikan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini, iaitu saudari Angelie, saudari Suzana, saudari Nadia, yang masing-masing amat cemerlang dalam juga akademik maupun co-curriculum. Jadi, kerja khusus ni adalah satu elemen yang sangat penting. Marilah kita sama-sama mendengar bagaimana tips-tips ahli panel ini untuk melaksanakan kerja khusus dengan cemerlang. Jadi, bagi soalan pertama, saya ingin tujukan kepada saudari Angelie.
iaitu panel pertama kita pada hari ini. Saudari Angelie, kerja khusus ni dalam waktu pandemik pendekatannya adalah lebih bervariasi, seperti adanya penghasilan video, pembentangan maya, dan boleh saudari kongsikan apa cabaran-cabaran yang dihadapi semasa melaksanakan kerja khusus secara atas talian ini. Dipersilakan saudari Angelie. Sekarang saya akan berkongsikan cabaran yang dihadapi semasa saya menjalankan tugasan secara online. Cabaran pertama yang saya hadapi semasa menjalankan tugasan secara online adalah jangkaan yang terlalu tinggi. Hal ini dapat dikongsi dan dikatakan terutamanya bagi rakaman seperti pembentangan. Tidak sama seperti face to face, kerana secara face to face kita hanya dapat go through pembentangan sebanyak satu kali sahaja. Tetapi kan rakaman, jika tidak sampai target saya akan merakam sampai saya puas hati. Dan inilah kadang-kadang akan membaca dan mengambil masa selama 3 hingga 4 jam bagi merakam video yang hanya berdurasi 10 minit. Ada sesiapa yang sama dengan saya ke? Kalau ada, jom berubah matlamat jangkaan yang terlalu tinggi kepada mempunyai realistik tinggi. Means that we need to have high realistic but not high expectation. Jika kita mempunyai jangkaan yang terlalu tinggi dan menggunakan masa yang terlalu banyak untuk menyiapkan sesuatu, ia akan menjejaskan masa kita untuk membuat kerja lain. Dan yang penting adalah kita akan rasa kecewa jika mendapat keputusan yang tidak berapa bagus, dan ini secara tidak langsung akan mengganggu emosi kita, terutamanya menyambung tugasan yang lain, dan ia membawa jumlah markah yang tinggi daripada pembentangan yang kita buat. Sebaliknya, jika kita mempunyai realistik yang tinggi, kita menyiap sesuatu dengan gigih berusaha dan tidak berasa sesal terhadap diri sendiri. Saya rasa jika kita menyiapkan sesuatu dengan mudah dan senang hati, keputusan yang diterima akan bagus. Dan cabaran yang kedua adalah masalah kerjasama antara kawan. Kita mempunyai beberapa tugasan berkumpulan yang perlu disiapkan dengan kerjasama kawan. Disebabkan secara online, maka setiap orang mempunyai masa sendiri dan ia telah menyebabkan kita susah untuk menyiapkan tugasan pada waktu yang serentak. Dan paling teruk adalah ia akan menyebabkan hubungan antara kita dengan kawan kami menjadi renggang kerana tidak memahami antara satu sama lain. Maka di sini saya ingin berkongsikan tips bagi mengatasi masalah kerjasama. Yang pertama, iaitu selepas mendapat soalan tugasan, kamu semua boleh membahagikan bahagian secara adil terlebih dahulu dan menetapkan masa bila perlu siapkan tugasan agar dapat menggabungkan semua kerja pada satu masa sekali. Dan kebaikan adalah setiap ahli kumpulan tidak perlu membacakan masa untuk menunggu ahli-ahli kumpulan kamu. Sebaliknya, dapat membuat tugasan mengikut keselesaan masa sendiri. Jika memerlukan rakaman sekali, semua ahli perlulah saling berkorban dan menghormati pendapat majoriti walaupun ia telah menjejaskan masa sendiri. Yang ketiga, iaitu bertanggungjawab terhadap segala tugasan yang diberi. Contohnya, elak menjadi orang yang pasif ataupun enggan membuat apa-apa langsung. Kalau boleh, elakkan kira siapa yang membuat kerja yang banyak. Disebabkan dalam kumpulan kami mempunyai matlamat yang sama, iaitu menyiapkan tugasan pada masa yang telah ditetapkan dan hantar. Cabaran yang ketiga adalah memilih teknologi yang sesuai dengan tugasan. Dulu kita secara face to face, kita tidak perlu berfikir tentang masalah ini. Sewaktu online, iaitu semasa membuat tugasan MPU 3052 iaitu kurikulum dan juga SES 3073. Pensyarah mengatakan kalau boleh bagi subjek MPU 3052, beliau nak semua ahli berada pada skrin yang sama pada masa yang serentak. Di sini kami berasa stres sebab adalah susah bagi ahli
yang tidak berada dalam tempat yang sama untuk papan dalam satu skrin yang sama. Tambahan sekali, ia juga mengakibatkan kelajuan yang kita berbeza antara satu sama lain sebab ia susah nak kontrol. Dan tetapi selepas mengaji beberapa aplikasi, saya dengan ahli kumpulan saya telah berjaya menghasilkan video yang menarik dengan menggunakan aplikasi CapCut. Pada pendapat saya, walaupun prosesnya adalah susah, tetapi kami puas hati dengan final project yang dihasilkan. Di sini, saya juga belajar setiap orang adalah bergantung antara satu sama lain. Sesuatu kerja tidak dapat siapkan jika kurang seseorang yang untuk membantu kamu. Dan itulah perkongsian saya. Terima kasih. Wah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Angelie. Saya kira poin yang diberikan saudari sangat-sangat bermanfaat kerana sebagai manusia kita sememangnya tidak lari daripada inginkan kesempurnaan. Namun kita harus sedar bahawasanya kita ni haruslah mengukur baju di badan sendiri dengan bersikap realistik agar kita ni tidaklah terlampau stres dengan sesuatu perkara. Betul tak? Betul. Tips melaksanakan kerja khusus secara atas talian sudah kita dengar. Jadi seterusnya kita mestilah juga tertanya-tanya bagaimana nak melaksanakan kerja khusus secara berkumpulan dengan lebih efektif, kan? Maka soalan ini saya ingin tujukan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Nadia. Saudari Nadia, untuk kerja khusus dalam bentuk pembentangan dan penghasilan bahan, bagaimana cara saudari membuat persediaan dan pelaksanaan sama ada kerja khusus tersebut berbentuk berkumpulan dan sekiranya berlaku masalah-masalah dalam kerja berkumpulan. Kita tahu bahawasanya kerja khusus ni ada individu dan berkumpulan. Tapi untuk soalan ni saya nak saudari jelaskan bagaimana kita nak buat kerja khusus secara berkumpulan dengan lebih efektif, dan jika ada masalah, bagaimanakah cara untuk mengatasinya? Dipersilakan saudari Nadia. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi. Jadi jika dilihat bahawa soalan pada kali ini adalah lebih berfokuskan kepada pelaksanaan kerja khusus secara berkumpulan. Jadi sekarang saya akan kongsikan serba sedikit bagaimana saya melaksanakan kerja khusus secara berkumpulan dan bagaimana saya mengatasi masalah-masalah yang timbul semasa pelaksanaan kerja khusus secara berkumpulan. Okey, jadi tidak dapat dinafikan bahawa apabila kita melakukan ataupun melaksanakan tugasan secara berkumpulan ini, akan terdapat beberapa isu ataupun perselisihan faham yang akan berlaku, di mana terdapat 3 perkara yang kita perlu fokuskan, iaitu pertama sekali adalah dari aspek masa, yang kedua adalah dari aspek komitmen, dan yang ketiga adalah dari aspek perbezaan pendapat. Di mana jika ketiga-tiga perkara ini kita dapat atasi dan kita dapat tangani dengan baik, maka saya kira tidak akan ada isu besar yang akan timbul dalam melaksanakan sesuatu tugasan tersebut. Okey, jadi merujuk kepada isu yang pertama, iaitu masa. Kenapa isu ini timbul? Kerana kita bukan bekerja seorang diri, kita bekerja secara berkumpulan. Kita ada ramai orang ataupun ianya melibatkan lebih daripada satu pihak. Jadi setiap orang mempunyai personality ataupun apa ni kita panggil sebagai waktu yang berbeza. Di mana contoh kalau masa ni kan, apa yang berkait dengan masa, kalau kita free, waktu kita senggang ataupun waktu kita free, kawan kita tak free. Dan sebaliknya, kawan free, kita pula yang tak free. Jadi apa yang perlu, apa yang penting dalam mengatasi masalah ini adalah pertama sekali kita cari alternatif lain. Kita cari alternatif lain, contohnya paling mudah kita boleh sekarang kalau kita ada pembentangan berkumpulan, kita boleh buat Google Slides. Kalau kita nak berbincang, kita jangan hanya nak kena jumpa juga baru boleh mulakan perbincangan. Jangan macam itulah, kita cari alternatif lain. Selagi boleh kita usahakan, kita cuba cara lain, kita cuba usahakan cara lain. Okay, yang kedua, kita tetapkan deadline.
Tetapkan deadline tu maksudnya contoh assignment kena hantar 29 hari bulan. Janganlah 29 hari bulan tu baru kita nak cakap semua pastikan siap 29 hari bulan. Janganlah. Kita pastikan kita tetapkan deadline tu lebih awal. Jadi kalau ada apa-apa perubahan yang kita nak buat ataupun kita nak lakukan, kita ada masa lagi untuk lakukan perubahan tersebut. Okey? Jadi pastikan deadline itu kita tetapkan lebih awal daripada deadline due date assignment sebenar. Dan pastikan deadline tersebut semua ahli kumpulan dapat patuhilah. Bagi kerjasama patuhi deadline yang telah ditetapkan. Kalau kita cakap hari Jumaat, semua dah kena siap bahagian masing-masing. Jadi pastikan semua hari Jumaat siaplah bahagian masing-masing. Itu kita kena pastikan. Tetapkan deadline tu penting. Pastikan semua ahli tahu deadline yang telah ditetapkan. Okey, dan yang ketiga, daripada aspek masa ni, kita kena tentukan masa untuk semak, review. Semak tu maksudnya macam review lah sama-sama sebelum kita submit, sebelum kita hantar assignment tersebut. Okay, contohnya kalau dalam apa-apa pun, okay, contoh infografik. Okay, infografik ataupun slide ke yang kita buat kerja berkumpulan. Okay, jadi pastikan sebelum nak submit sesuatu itu, sebelum kita nak proceed, kita nak record ke apa, pastikan semua ada satu masa untuk kita review sama-sama. Kalau ada apa-apa salah, kita betulkan terus at that time. Pastikan akan ada satu masa untuk kita review bersama sebelum kita submit, supaya apa-apa keputusan yang kita dapat selepas itu, kita tak ada nak salahkan pihak lain dan kita berpuas hati dengan hasil kerja kumpulan kita sendiri. Okey, dan saya rasa itu saja untuk dari aspek masa. Kita bergerak pula kepada aspek yang kedua, iaitu komitmen. Okey, komitmen ini adalah lebih kepada tanggungjawab, rasa tanggungjawab diri sendiri dalam melaksanakan tugasan berkumpulan. Okey, jadi semua ahli dalam ahli kumpulan, okey, bagi kerja aktiviti berkumpulan tu perlu memainkan peranan masing-masing. Sebab tu aktiviti kerja kursus berkumpulan semua kena ada peranan masing-masing dan semua kena buat dah tugasan yang diberikan tu. Okey, jadi apa yang pentingnya kita kena agihkan tugas dengan baik. Kerja berkumpulan ni tujuan dia adalah untuk memudahkan kita. Okey, supaya kita boleh berbincang, kita boleh buat sama-sama. Jadi pastikan kita manfaatkan sebaik mungkin. Okey, dengan kita agihkan tugas. Jadi kita tak adalah rasa terbeban untuk melaksanakan tugasan tersebut. Okay, jadi pertama sekali kena agihkan tugas dengan baik. Okay, yang kedua, pastikan semua ahli, semua ahli tu jelas dengan tugas dan peranan masing-masing. List out. Okay, awak buat bahagian pengenalan, awak buat bahagian objektif, awak buat bahagian kita panggil huraian dan sebagainya. Okay, jadi pastikan list out apa perkara yang perlu kita buat, kita laksanakan, dan terus tulis nama siapa yang in charge bahagian ni, siapa yang in charge bahagian ni dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kita perlu letakkan kepercayaan kepada kawan. Kita dah bagi tugasan tu, pastikan janganlah bila kawan nak buat kita sibuk. Janganlah buat macam ni, janganlah buat macam ni. Kita letakkan kepercayaan. Kita dah bagi, biar dia buat. Kalau ada apa-apa perubahan, kita tegur selepas dia buat. Jadi kita letakkan kepercayaan, biar dia buat sendiri. Okay, biar dia buat sendiri, kita letak kepercayaan. Jangan nak sibuk semua tu nak kita nak buat. Semua kita nak buat. Janganlah, kita dah agihkan tugas, kita bagi kepercayaan kepada kawan, biar dia buat. Kalau ada apa benda yang kita rasa tak puas hati ataupun kurang setuju, kita boleh tegur. Kita boleh buat penambahbaikan bersama-sama. Okey, jadi kita beralih pula kepada poin yang ketiga, iaitu perbezaan pendapat. Tidak dapat dinafikan lah, kalau kita ada kerja berkumpulan ni, perbezaan pendapat tu kita tak dapat lari, sebab semua ada fikiran masing-masing, semua ada cara masing-masing untuk melaksanakan sesuatu kerja ataupun tugasan tersebut. Okay, jadi kalau berlakunya perbezaan pendapat bagi kerja kursus berkumpulan, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu semak GST dan rubrik pemahkahan. Kita tengok apa yang dia nak sebenarnya, soalan nak apa.
rubrik nak apa sepatutnya yang kita perlu letak dalam tu, apa yang kita berapa poin yang kita nak kena letak. Kadang-kadang kat rubrik ada bagi tahu. Jadi pastikan kita ada apa-apa perbezaan pendapat, kita tak berapa faham dengan poin kawan, kita semak balik JST dan rubrik pemarkahan. Daripada situ kita akan dapat jawapan ataupun solution yang terbaik lah. Okay, dan seterusnya kita perlu berbincang. Berbincang macam tadi lah, macam kata tadi kita kurang setuju dengan kawan kita. Jadi kita bincang, kita buat perubahan, kita buat penambahbaikan bersama-sama. Jangan kita betulkan seorang je. Kawan salah, kita betulkan seorang. Kawan tu tak akan belajar. Kita buat sama-sama. Setuju tak kalau kita buat macam ni? Setuju tak kalau kita ubah macam ni? Bincang sama-sama. Okay? Dan seterusnya kita perlu bersifat terbuka. Kalau kita salah, kita mengaku yang kita salah. Macam sorry, tak perasan. Okay, tak apa, bolehlah letak poin yang tu. Kita bersifat terbuka. Janganlah bila kawan rasa poin yang kita bagi tu tak diterima, kita rasa malah macam tu lah. Jadi kita kena bersifat terbuka lah. Terbuka dengan pendapat dan pandangan rakan-rakan lain. Saya rasa itu sahaja. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Nadia. Saya rasa begitu teruja dengan tips-tips mengendalikan pelaksanaan kerja berkumpulan yang telah dikongsikan oleh saudari. Dan saya amat mengesyorkan kepada hadirin yang menonton untuk mempraktikkan tips-tips yang telah diperkatakan. Hal ini agar mendorong kita lebih bertanggungjawab dengan melaksanakan tugasan berkumpulan. Kadang-kadang tugasan berkumpulan ini memberikan markah yang penting kepada kita. Jadi, jika boleh dikatakan, jika kita mudahkan urusan kerja berkumpulan bersama rakan-rakan kita dan memudahkan urusan ahli kumpulan kita, insya-Allah nanti Allah juga akan memudahkan urusan kita dalam melaksanakan tugasan kerja kursus dengan baik. Panjang pula ulasan saya kali ini. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, kita akan beralih kepada soalan panel kita yang ketiga, iaitu berkisarkan cara pelaksanaan kerja kursus yang berkualiti. Jadi soalan kepada saudari Suzana ni berbunyi, penghasilan kerja khusus ni menyumbang banyak markah untuk pencapaian grade. Jadi boleh saudari kongsikan beberapa cara untuk menghasilkan kerja khusus yang berkualiti dan efektif kepada para siswa pendidik yang lain yang hadir pada hari ini. Dipersilakan kepada saudari. Terima kasih moderator. Baiklah, soalan seterusnya, cara menghasilkan kerja khusus yang berkualiti. Sememangnya soalan yang sangat penting ni. Memandangkan kerja khusus memang sangat mempengaruhi purata grade kita, betul? Jadi antara tips yang boleh digunakan untuk menghasilkan kerja khusus yang berkualiti, antaranya adalah dari aspek teknikal. Apa yang saya maksudkan dengan aspek teknikal adalah misalnya dari segi format, taras bahasa, ejaan, gambar rajah, jadual, bibliografi dan sebagainya perlulah tepat. Contohnya format. Misalnya dalam penulisan amali sains, perlulah menggunakan format yang betul. Format penulisan inference, prosedur, kesimpulan dan sebagainya. Selain itu, dari segi laras bahasa pula perlulah tepat dan bersesuaian serta ejaannya perlulah tepat. Seterusnya gambar rajah dan jadual perlu dilabel dan gambar rajah juga perlulah dimasukkan secara bersaiz besar, jangan bersaiz kecil. Terutamanya bagi gambar-gambar yang perlu dilukis. Lukislah dalam saiz yang besar, separuh A4 misalnya. Okay. Seterusnya bibliografi perlulah tepat mengikut sistem APA. Jadi itu adalah dari segi format teknikalnya. Aspek teknikal iaitu dari segi penulisan, yang mana aspek teknikal ini sangat simple tapi sangat penting kerana kita semua dah boleh buat, pasti boleh buat. Jadi kita jangan hilang markah kerana something yang kita boleh buat dan something yang kita tahu formatnya. Jadi itu antara bonus point lah untuk kita pastikan kerja khusus kita berkualiti. Seterusnya, tips yang kedua adalah faham kehendak soalan. Faham kehendak soalan ini memang sangat penting kerana untuk menyelesaikan tugasan tu memang kita perlu
faham dulu kehendak soalan, barulah kita boleh buat. Jadi antara tips untuk memahami kehendak soalan adalah kita perlu kenal pasti kata kunci soalan. Okey, contohnya dalam soalan yang diberikan tersebut. Jadi bila kita membaca soalan tersebut, kita highlightkan ataupun gariskan kata kunci yang penting yang menjadikan panduan untuk kita selesaikan tugasan kita. Tips yang ketiga adalah rujukan. Jadi apa yang saya maksudkan dengan rujukan adalah yang paling penting kita perlulah merujuk pensyarah semasa menyelesaikan tugasan. Sebab pensyarah lebih mengetahui dan lebih faham apa kehendak soalan dan apa yang perlu ada dalam soalan, apa yang perlu ada dalam jawapan berdasarkan soalan tersebut. Jadi sebarang kekeliruan perlulah bertanya kepada pensyarah supaya apa yang kita buat itu bertetapan dengan kehendak soalan dan kehendak pensyarah. Dan selain daripada rujuk pensyarah, kita juga boleh merujuk senior ataupun rakan-rakan. Kerana misalnya melalui perbincangan bersama rakan. Kerana perbincangan bersama rakan ni kadang-kadang boleh memberi idea yang lebih bernas untuk kita menyelesaikan tugasan kita yang seterusnya. Selain itu, dalam menyelesaikan kerja khusus juga kita perlulah mempelbagaikan rujukan kita. Maksudnya kita perlu meneroka pelbagai jenis bahan. Dan meneroka pelbagai jenis bahan ini juga perlulah menggunakan kata kunci yang tepat supaya bahan rujukan yang kita dapat tu adalah bersesuaian ataupun bertetapan dengan apa yang kita hendak cari. Dan yang terakhir, iaitu tips terakhir adalah merangka idea. Jadi sebelum kita membuat kerja khusus tu, kita perlulah merangka idea terlebih dahulu supaya kita dapat menggambarkan apa maklumat yang perlu dimasukkan, boleh menggambarkan susunan idea dan sebagainya. Jadi misalnya merangka idea dari segi pengenalan, isi kandungan dan penutup. Itu adalah rangka idea yang paling penting, 3 tersebut. Dan dalam 3 poin tersebut boleh terus rangka idea-idea supaya kita dapat menyusun dan mengorganisasikan bahan-bahan tersebut mengikut soalan yang diberikan dan secara sistematik. Terima kasih Saudari Suzana atas tip yang bernas dan amat bagus untuk dikongsi bersama kita pada hari ini. Jadi, siswa pendidik sekalian, amat penting dalam penghasilan kerja khusus untuk kalian semua mengutamakan aspek terutamanya teknikal. Sama ada format tu memang penting. Jadi kita juga perlulah tahu kehendak soalan, berapa bilangan rujukan yang diperlukan untuk cemerlang, dan kita perlulah sebelum menghasilkan kerja khusus tu kita perlu rangka dulu idea agar kerja khusus yang kita laksanakan itu berkualiti. Jadi saya ingin katakan bahawasanya buatlah sehabis baik, janganlah menyesal pula di lain hari tentang kerja khusus ini ya. Hadirin sekalian, telah menjadi lumrah hidup pelajar IPG. Walau cemerlang mana pun kita dalam melaksanakan kerja khusus, kejayaan akademik ini tidak akan lengkap sekiranya kita tidak cemerlang dalam peperiksaan. Jadi, mari kita kupas tentang bagaimana kita selaku siswa pendidik guru di IPG untuk bersedia dalam menghadapi peperiksaan yang berlangsung pada setiap hujung semester. Dan persediaan ini mestilah kita lakukan di awalnya kan. Jadi, kita akan dengar satu persatu jawapan dari ahli panel kita. Jadi, untuk soalan yang pertama, saya ingin menjemput Saudari Angelie. Saudari, apakah perancangan saudari dalam menghadapi peperiksaan secara atas talian? Sekarang saya akan kongsikan perancangan saya semasa menghadapi peperiksaan. Yang pertama, saya akan menyusun masa ulang kaji secara sistematik dengan menyediakan jadual waktu. Sebelum menyediakan jadual waktu, saya akan mencatatkan tarikh peperiksaan terlebih dahulu. Selepas itu, saya akan melihat semula berapa banyak topik yang perlu dibaca bagi subjek tertentu dan merujuk kepada AMK. Bagi SEM lepas, 22 September adalah tarikh yang terakhir untuk menghantar tugasan yang terakhir. Selepas itu, saya telah menggunakan masa seminggu untuk berehat. Biasanya,
Semasa menyusun hari ulang kaji, bagi subjek yang mempunyai banyak topik seperti EDUP 3043, EDUP 3053, SCES 3063 dan juga SEES 3073, saya akan menggunakan 2 hari untuk mengulang kaji. Sebab bagi saya, semasa membuat tugasan seperti penulisan maupun pembentangan, saya sudah membaca terhadap beberapa topik yang berkenaan. Maka, di sini saya akan scan dan skim sahaja dan memfokus kepada topik-topik yang lebih penting. Saya tidak tetapkan masa ulang kaji sebab saya lebih suka mempunyai kelonggaran, tetapi saya akan pasti menghabiskan topik yang perlu dihabis pada hari tertentu. Contohnya bagi EDUP 3043, pada hari 30 September, saya mesti akan habis topik 1 hingga topik 4. Saya juga menyusun hari ulang kaji dengan belajar 2 hari belajar dan rehat 1 hari. Ini adalah penting kerana jika kita membaca tanpa berehat, ilmu tidak akan kekal di pemikiran kita pada masa yang panjang dan akan mengakibatkan kita menghadapi masalah imbas balik. Dan saya bercadang elakkan membaca lagi sebelum sehari tali peperiksaan. Kalau bagi saya akan berehat bagi menyenangkan otak saya dan emosi saya supaya tidak beban dan emosi risau. Semasa menghadapi peperiksaan, emosi kita adalah sangat penting. Jika kita panik, maka ia akan mengakibatkan kita tidak boleh berfokus semasa exam. Disebabkan peperiksaan digelar sebagai open book test, maka kita dapat merujuk kepada bahan-bahan yang berguna semasa exam. Saya bercadang menyediakan rujukan yang berguna sebelum menghadapi peperiksaan. Contohnya, memuat turunkan jurnal ataupun artikel yang bersesuaian terlebih dahulu. Selepas itu, membaca serta menghighlightkan isi-isi yang penting atau boleh guna di dalam artikel dan jurnal. Contohnya, berdasarkan gambar raja yang saya sediakan, warna biru mewakili kelemahan dan warna kuning mewakili maksud bagi sesuatu. Setelah merujuk kepada nota-nota yang berkenaan, saya akan cuba untuk mengulas lagi ayat dengan menggunakan ayat saya sendiri supaya dapat membantu saya semasa menulis esei. Bagi buku rujukan pula, saya juga bercadang menampaukan sticky note di tepi buku supaya tidak membacakan masa yang terlalu banyak untuk mencari isi-isi penting. Saya juga akan merumuskan isi-isi penting di ruang putih di tepi teks dalam buku teks. Hal ini akan membantu saya kerana saya tidak perlu untuk baca semula teks yang banyak tetapi hanya merujuk kepada isi-isi penting di tepi teks. Untuk menjimatkan masa, saya juga bercadang menyediakan citation dengan terlebih dahulu agar tidak perlu membacakan masa untuk membuat citation pada hari peperiksaan. Ini akan membantu kita menjimatkan banyak masa. Segala persiapan kita akan menjadi sia-sia jika kita tidak berehat dengan mencukupi. Sebagai nasihat, elakkan membaca sehingga tengah malam dan hanya tidur kurang daripada 8 jam sebab ia akan mengganggu fikiran kamu semasa waktu exam. Kamu juga akan berasa letih dan menghadapi exam dengan sewenang-wenang sahaja. Bukan itu sahaja, pada pendapat saya elakkan makan makanan yang pedas dan masam pada musim exam. Hal ini kerana makanan sebegini akan merangsang usus kita dan kemungkinan besar akan sakit perut semasa exam, terutamanya semasa kamu ada idea untuk menulis esei. Dan kecuali makanan, emosi kita juga sangat pekat rapat. Bagi pengamalan saya, semasa saya panik, saya akan rasa nak pergi tandas. Tak ada orang sama dengan saya ke? Maka perlulah kita jaga sendiri terutamanya waktu exam. Itulah idea-idea saya yang ingin berkongsikan kepada kamu semua. Terima kasih. Terima kasih Saudari Angelie atas perkongsian cara bagaimana melaksanakan persediaan bagi peperiksaan di atas talian.
Menjadi seorang yang sistematik amat diperlukan dalam kehidupan seharian pada masa ini. Saya memang tidak boleh nafikan perancangan yang rapi ini harus dibuat kerana sekiranya kita gagal merancang, sebenarnya kita ni merancang untuk gagal. Jadi, poin-poin tentang persediaan atas talian ni telah saudari Angelie kongsikan. Jadi, kita juga mesti terfikir macam mana persediaan peperiksaan secara bersemuka. Maka soalan ini tidak lain dan tidak bukan saya ingin ajukan kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Nadia. Baiklah saudari Nadia, bolehkah saudari kongsikan sedikit perbezaan persediaan dan pengalaman menghadapi peperiksaan secara bersemuka dan peperiksaan secara atas talian yang pernah saudari duduki? Dipersilakan saudari. Jadi sekarang saya akan kongsikan serba sedikit mengenai persediaan dan pengalaman saya dalam menduduki peperiksaan secara atas talian dan juga secara bersemuka di IPG. Okey, pertama sekali saya akan kongsikan mengenai persediaan. Okey, persediaan, kalau kita nak menduduki peperiksaan ni sudah tentu kita kena belajar, betul tak? Okey, jadi secara jujurnya saya katakan bahawa persediaan iaitu belajar ini tak ada banyak beza pun. Sebab dah namanya peperiksaan, sudah tentu kita kena belajar. Peperiksaan kena belajar. Jadi apa yang pentingnya kita kena tahu cara kita belajar. Cara kita belajar sendiri. Macam mana kita lebih prefer untuk dengar YouTube ataupun tengok YouTube, ataupun kita lebih prefer untuk baca nota, ataupun kita lebih prefer untuk tengok peta minda. Kita kena tahu cara kita belajar sendiri. Dan jangan setakat tahu je, pastikan kita ambil tindakan lah, iaitu belajar. Okay? Jadi itulah persediaan. Sebelum peperiksaan sudah tentu kita kena belajar. Benda tu tak dapat dilarikan, tak dapat dinafikan, ataupun tak boleh nak lari pun, memang kena belajar. Jadi perbezaan antara online ataupun bersemuka ni tak ada beza lah, kita kena belajar. Okay. Namun begitu, skop belajar tu berbeza. Ada sedikit perbezaan lah yang saya rasakan. Okay, di mana kalau peperiksaan secara bersemuka itu kita perlu lebih kepada kita perlu soalan yang diajukan macam kita perlu tahu fakta lah. Dengan erti kata lain, kita perlu baca buku, kita perlu hafal fakta-fakta. Okay, jadi supaya kita boleh jawab soalan. Tapi ada kurang. Kalau bersemuka ni kurang lah dari segi pengaplikasian tu. Ada soalan yang pengaplikasikan, tapi tak adalah skop yang tinggi yang macam yang di luar kotak sangat. Kita masih boleh relatekan dengan fakta-fakta yang kita baca tu. Tapi kalau peperiksaan atas talian ini, skop dia lebih besar. Sebab kita boleh search kan, kita boleh cari, kita boleh rujuk mana-mana. Okay? Jadi soalan yang diajukan itu lebih kepada pengaplikasian yang memerlukan kita untuk analisis dan membuat perkaitan. Dia bukan soalan yang straightforward ataupun soalan yang direct. Okay? Jadi kita perlu analisis soalan tu dengan baik. Lepas tu kita kena buat perkaitan dengan apa yang kita dah belajar. Macam itulah. Jadi itu adalah sedikit sebanyak perbezaan persediaan belajar antara bersemuka dan online. Okay, jadi kita beralih kepada persediaan yang seterusnya adalah format peperiksaan. Okay, jadi sebelum kita menduduki peperiksaan, kita perlu tahu format peperiksaan. Okay, kita perlu tanya dan tahu. Pastikan kita tahu. Okay, format peperiksaan ini merujuk kepada berapa bahagian dalam peperiksaan. Kertas peperiksaan itu ada berapa bahagian soalan. Okay, ada berapa soalan, berapa peruntukan markah, berapa masa menjawab bagi sesebuah peperiksaan tersebut. Okay, jadi pentingnya untuk kita buat persediaan, iaitu kita tahu format peperiksaan sebelum menduduki peperiksaan itu adalah supaya kita dapat bahagi dan agihkan masa dengan baik untuk menjawab soalan peperiksaan tersebut. Okay, jadi saya rasa dari segi persediaan tak ada banyak beza. Kita kena belajar. Kita kena tahu format peperiksaan. Okay, itu untuk bekalan kita sendirilah untuk menjawab peperiksaan tersebut. Okay, namun begitu, daripada aspek pengalaman itu sudah tentu ada yang berbeza. Okay, pertama sekali pengalaman saya fokuskan kepada vibes ataupun perasaan untuk menduduki peperiksaan. Kalau bersemuka ini,
dia sangat nervous, lebih nervous. Sebab apa? Sebab kita tak ada talian hayat. Kita tahu, kita pergi dewan peperiksaan, kita masuk, kita jawab, that's it. Tak hafal, tak tahu, macam tu lah. Jadi, tapi kalau atas talian ni, kita rasa kurang sikit pressure tu. Kita rasa kurang sikit tekanan, kita lebih relax. Sebab apa? Kita tahu, kalau apa-apa kita tak tahu, apa-apa kita terlupa, kita boleh rujuk. Kita boleh cari dekat internet, kita boleh rujuk buku dan sebagainya. Okay? Jadi, kalau bersemuka tu lebih nervous lah. Sebab kita kena beratur sebelum masuk dewan peperiksaan. Kita duduk dekat dewan peperiksaan, pengawas agihkan kertas. Benda tu macam nervous lah. Okay? Berbanding dengan online, kita duduk dekat depan laptop je. Jadi kurang lah, lebih relax. Okay. Yang kedua adalah pengalaman, saya fokuskan kepada kekangan. Kekangan semasa menjawab peperiksaan bersemuka dan juga online. Okay, jadi kalau bersemuka, dia kurang kekangan, kurang ada masalah. Sebab persekitaran pembelajaran, persekitaran peperiksaan kita pun kondusif. Okay, kondusif lah untuk menduduki peperiksaan. Okay, tak bunyi bising dan sebagainya, tak ada gangguan. Okay, jadi kalau bersemuka ni, dia macam kurang masalah. Sebab apa? Kita hanya datang pada waktunya. Okay, datang pada waktunya dan jawab peperiksaan, balik. Macam tu lah kan. Jadi tak ada masalah sangat. Tapi kalau online ni, kadang-kadang biasalah, akan ada masalah internet. Kadang-kadang kawan dah dapat soalan, kita tak dapat lagi. Kita nak hantar, dah sampai masa, tapi internet tiba-tiba time tu lah lost connection. Okay, jadi itu adalah kekangan-kekangan yang wujud lah bagi peperiksaan atas talian ini. Dan mungkin saya boleh katakan persekitaran peperiksaan itu kurang kondusif jika dibandingkan dengan peperiksaan secara bersemuka. Sebab kalau peperiksaan secara bersemuka, unit peperiksaan akan pastikan bahawa tak ada bunyi bising, pengawas peperiksaan pun akan jaga dan sebagainya. Tapi kalau dekat rumah atas talian ni, selalunya dekat rumah ke, kadang-kadang mungkin akan ada yang jawab dekat dalam kereta. Jadi persekitaran itu kurang kondusif lah, dengan bunyi adik menangis ke dan sebagainya. Saya rasa itu sahaja sikit sebanyak perkongsian daripada saya mengenai perbezaan persediaan dan pengalaman menduduki peperiksaan secara atas talian dan juga secara bersemuka. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nadiah kerana perkongsian pengalaman persediaan menghadapi peperiksaan secara bersemuka. Sememangnya sesuatu yang dirundui auranya pada musim pandemik COVID-19 ini. Peperiksaan bersemuka dan atas talian sudah dikupas oleh panel pertama dan juga panel kedua. Maka tidak lengkap persediaan sekiranya kita tidak mengetahui tentang tips-tips untuk skor dalam peperiksaan, kan? Jadi soalan terakhir ini akan saya tujukan kepada saudari Suzana. Saudari, bagaimanakah tips untuk skor dalam peperiksaan sepanjang saudari berada dalam pembelajaran di IPG sekarang? Terima kasih moderator. Baiklah, untuk soalan terakhir dalam sesi perkongsian kita pada hari ini, iaitu tips skor dalam peperiksaan. Jadi di sini saya membahagikannya kepada dua bahagian, iaitu sebelum dan semasa peperiksaan. Jadi sebelum peperiksaan, antara tipsnya adalah kita perlu tahu waktu produktif dan gaya pembelajaran masing-masing. Kerana waktu produktif dan gaya pembelajaran ni adalah berbeza bagi setiap individu. Jadi kita perlu kenal pasti gaya pembelajaran kita macam mana, waktu produktif kita macam mana, sama ada kita lebih produktif pada waktu malam ataupun pada waktu pagi, pada waktu siang hari. Itu kita perlu kenal pasti diri kita sendiri. Dan gaya pembelajaran juga sama ada kita lebih gemar ataupun lebih cenderung untuk belajar secara berkumpulan ataupun secara sendiri. Kerana gaya pembelajaran dan waktu produktif ni sangat mempengaruhi macam mana penerimaan maklumat kita pada waktu tersebut. Jadi ia sangat membantu untuk kita mengingat lebih baik ataupun untuk memahami dengan lebih baik apa yang kita pelajari.
Okey, yang seterusnya adalah kita perlu membuat nota sendiri. Kerana apa? Apabila kita buat nota sendiri, kita akan mengikut kreativiti kita sendiri, mengikut cara kita, keselesaan kita untuk memahami maklumat-maklumat ataupun pembelajaran yang dipelajari. Dan dengan membuat nota sendiri tu, maksudnya kita dapat mengenal pasti isi-isi penting, dan kadang-kadang kita akan lebih mengingat nota kita sendiri berbanding nota-nota yang biasanya kita baca melalui buku sahaja. Dan apabila kita membuat nota kita sendiri ni, maksudnya kita dah memahami tajuk yang dipelajari. Seterusnya, tips yang ketiga adalah mengulang kaji soalan-soalan yang lepas. Yang mana soalan-soalan lepas ni boleh didapati di library, iaitu di bahagian respot. Jadi kenapa pentingnya kita mengulang kaji soalan-soalan yang lepas ni? Kerana dengan mengulang kaji soalan yang lepas inilah kita dapat diperkenalkan ataupun kita dapat mengetahui format soalan, gaya soalan, bentuk soalan. Jadi dengan cara itu kita dapat menggambarkan bagaimana soalan peperiksaan kita nanti. Walaupun tidak serigit, tapi mungkin kita dah boleh biasakan diri untuk menjawab soalan yang diberikan. Dan dengan mengulang kaji soalan-soalan lepas juga, kita dapat berbincang dengan rakan-rakan, dah boleh bertanya pensyarah dan senior-senior tentang bagaimana cara untuk menjawab soalan tersebut dengan sebetulnya ataupun dengan lebih tepat dan memenuhi kehendak soalan. Jadi dengan cara itu kita dapat bersedia dengan lebih baik, kerana kita dapat macam practice make perfect, supaya semasa peperiksaan tu kita tak terlalu terkejut dengan bentuk soalan yang diberikan dan lebih bersedia. Jadi itu adalah antara tips sebelum peperiksaan. Jadi semasa peperiksaan pula, kita perlu pastikan kita telah menjawab semua soalan yang diberikan tanpa ada satu pun soalan yang tertinggal. Jadi untuk menjawab semua soalan ini, kita perlulah bijak membahagikan masa mengikut keperluan soalan. Okey, contohnya dalam peperiksaan kita akan ada bahagian A dan bahagian B biasanya. Jadi bahagian A biasanya ada soalan yang 5 markah, 10 markah. Manakala bahagian B adalah soalan esei yang mempunyai lebih banyak markah. Jadi kita perlu bijaklah membahagikan masa supaya kita tak terlalu fokus di bahagian A sahaja sehingga melupakan bahagian B yang mungkin memerlukan lebih banyak masa. Jadi kita boleh peruntukkan masa untuk contohnya dalam soalan yang 5 markah berapa minit, 10 markah berapa minit, dan soalan esei berapa minit, supaya kita akan keep on track menjawab soalan pada masa yang ditetapkan. Bukannya terlalu fokus untuk sesetengah soalan sahaja sehingga kan soalan lain tak terjawab dan masa tamat. Okey, jadi itu merugikan. At least kita kena jawab semua soalan dengan lengkap. Okey, tips yang seterusnya adalah mencatat idea semasa menjawab, terutamanya soalan esei. Okey, misalnya dalam kita sedang menjawab soalan esei, tiba-tiba datang idea yang secara tiba-tiba, maka jot down dulu idea tersebut supaya kita tidak terlupa untuk menulis idea tersebut. Sebab kadang-kadang biasanya kalau kita menulis esei, bila idea datang tiba-tiba, bila dah kita siap tulis tu, untuk ingat balik idea tersebut, kita akan mudah lupa. Jadi untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, maka jot down dahulu poin-poin ataupun idea yang datang secara tiba-tiba tu, supaya kita boleh rujuk balik selepas kita selesaikan ayat kita yang sebelum ini. Dan bila kita dah nak menjawab soalan esei tu, kita perlu rangka dahulu idea, ataupun waktu menjawab tu terus catat idea-idea yang kita terfikir dan susun idea tersebut supaya lebih teratur. Jadi waktu kita menjawab tu, susunan jawapan kita akan lebih teratur dan lebih sistematik. Dan yang terakhir, iaitu tips terakhir adalah menjawab soalan secara penuh. Jadi apa yang dimaksudkan dengan jawab soalan secara penuh adalah, maksudnya semasa menjawab soalan tu, setiap poin kita perlu nyatakan dengan lengkap isi penting dia, huraian ataupun justifikasi dia dan contoh dia. Jadi dengan lengkap. Dan pada masa yang sama juga, jika soalan tersebut diminta ataupun dinyatakan untuk melukis rajah ataupun jadual, yang tu pun kita perlu pastikan lengkap. Maksudnya kita jawab juga melalui rajah. Sekiranya soalannya perlukan
memerlukan rajah, penerangan melalui rajah, maka kita perlu melukis juga rajah tersebut. Jadi kita perlu kiranya mengikut kehendak soalan lah, sama ada soalan nak rajah ke jadual ke, semua perlu buat mengikut soalan secara lengkap. Setiap soalan tu secara lengkap. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Suzana atas tips-tips yang dikongsikan bagaimana untuk cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Saya kira perkongsian tersebut merupakan tips yang kita sendiri perlu dan harus amalkan pada masa akan datang. Nak cemerlangkan, jadi kita kena ikut bagaimana jejak langkah pelajar-pelajar cemerlang ini. Maka kita telah selesai mendengar perkongsian yang sangat menarik dari ketiga-tiga orang panel kita pada hari ini. Diharap sebagai seorang siswa pendidik kita dapat menerapkan segala tips-tips yang dapat memudahkan urusan pembelajaran dan meneruskan kecemerlangan pada masa akan datang. Terima kasih dan sekalau penghargaan kepada saudari Angelie, Nadia dan juga Suzana atas kesudian berkongsi pengalaman dan tips-tips kepada kita semua. Maka dengan itu berakhirlah program kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Institut Pendidikan Guru, kami sentiasa bersedia menjulang etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta. Berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, tapi setulus hati dan budi. Berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati,